pergi kepada bagaimanakah cara pandang mempengaruhi tindakan-tindakan yang kita buat dalam kehidupan seharian. Misalnya kita lihat dalam ayat yang ke-94 ini, iaitu dalam kisah Zulkarnain. Ya. Kisah Zulkarnain ini adalah merupakan kisah yang bersangkutan dengan urus takdir. Bagaimanakah cara Zulkarnain melihat masyarakat yang berada di hadapan dia dan tanggungjawab dia untuk memimpin. Apabila Zulkarnain pergi ke sebelah utara, Zulkarnain telah berjumpa dengan kaum di sebelah utara yang disebutkan dalam ayat sebelumnya bahawa mereka itu berada dalam keadaan yang terpencil, ya, sehingga perkataan mereka juga tidak difahami. Tetapi dalam ayat yang ke-94 ini, golongan ini telah berkata kepada Zulkarnain, ya, dalam firman Allah Ta'ala, qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, kami ada masalah kami ialah kami berjiran dengan satu kaum, iaitu kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini ialah manusia, satu kaum yang begitu ganas sifatnya. Lalu mereka ini telah berkata kepada Zulkarnain, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bagaimana kalau sekiranya kami berikan kepada kamu duit, dan dengan duit itu kamu bantu kami untuk membina sebuah tembok yang akan menyelamatkan kami daripada Ya'juj dan Ma'juj. Apabila masyarakat ini melontarkan proposal dia kepada Zulkarnain untuk buat projek ni, kisah Zulkarnain ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan, ujian-ujian untuk membuat pilihan dalam hidup, gangguan-gangguan fitnah dajjal terhadap cara berfikir, kepercayaan, bukan hanya berlaku di peringkat individu, tapi dia juga berlaku dalam sebuah institusi, urus takdir. Maka Zulkarnain apabila menerima proposal tersebut, apa kata dia? Bila dia dapat tawaran tersebut, kaum ini digambarkan pada hari ini, mungkin boleh kita kaitkan dengan satu istilah yang dipopularkan, ya, kebelakangan ini pada membicarakan tentang satu fenomena yang berlaku dalam masyarakat, iaitu berleluasanya golongan yang kelas sosial yang disebut sebagai golongan prekariat. Golongan prekariat ini daripada perkataan Inggeris precariat, yang memberikan maksud golongan yang sentiasa berada dalam keadaan tidak selamat, berada dalam keadaan survival dia itu tidak terjamin. Mereka ini mungkin orang-orang yang makan gaji, orang-orang yang bergantung kepada subsidi, orang-orang yang bergantung kepada orang-orang yang belajar, ya, yang ambil PTPTN ni. Golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang dia tidak kaya, tapi dia tidaklah miskin. Dia ada duit, tetapi dia berada dalam keadaan sentiasa risaukan survival masing-masing prekariat. Dan golongan prekariat ini ialah golongan yang sukar untuk menerima perubahan. Maknanya kalau kita membicarakan tentang satu perubahan, mereka akan resah dengan perubahan tersebut. Macam mana nanti makan kita, macam mana dengan dia, okey ke? Lepas ke belanja kita ni, anak ni tengah nak besar ni, dia fikir benda-benda yang macam tu. Bagi sebuah pentadbir, seorang pentadbir, sebuah institusi pentadbiran, kalau kita tengok pada kisah ini, tugas pentadbir adalah untuk menghilangkan kebergantungan masyarakat itu kepada dirinya. Mereka itu perlu dilatih untuk ada keupayaan berdikari dan bukan memanipulasi rasa tak selamat mereka itu. Insecurity feeling tu, perasaan itu bukan perasaan yang patutnya dibiarkan terus kekal. Oh, orang ni semuanya, diorang ni tak boleh berjaya dalam perniagaan kalau kita tidak bantu. Jadi kita jangan latih dia sampai dia boleh berdikari, tapi kita berikan bantuan, tapi dia kena kekal bergantung pada kita. So bila kita sentiasa berada dalam keadaan begitu, orang-orang seperti ini tidak boleh menerima perubahan, takut nak membuat perubahan.
Jadi dalam kes ini, kaum ini adalah kaum yang berada dalam keadaan yang risau kerana mereka ada duit, ya, mereka menawarkan duit kepada Zulkarnain, tetapi masalah mereka ialah mereka diancam oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ada masalah, ya, itu masalah mereka. Mereka ada duit, tapi apa yang mereka buat ialah mereka offer kepada Zulkarnain, macam mana Zulkarnain, kami bagi duit pada kamu, tolong benakan tembok untuk kami. Sepatutnya kamu ada duit, kamu telah lebih awal lagi boleh memikirkan, melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kamu. Tetapi mereka telah menawarkan kepada Zulkarnain, tolong buatkan tembok bagi kami. Baik, sekarang ni ujiannya ialah kepada Zulkarnain. Bagaimanakah respon Zulkarnain kepada permintaan tersebut? Adakah Zulkarnain kata, oh ya, ini satu proposal yang hebat ni, mega project ni, inilah peluang untuk saya buat duit, dan permintaannya permintaan yang justified. Baik, berapakah tawaran kamu? Ya, adakah begitu respon Zulkarnain? Tidak. Zulkarnain menzahirkan apakah yang perlu sepatutnya dilakukan seorang pemimpin. Kata Zulkarnain, qala ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada aku itu sudah cukup untuk aku. Maknanya aku tidak berhajatkan kepada tawaran kamu. Akan tetapi, apa kata Zulkarnain? Fa'ainuni biquwwah. Yang aku nak ialah kamu kena bersama-sama dengan aku untuk buat tembok ni. Maknanya ayat ini menjelaskan tentang tindakan Zulkarnain yang sangat penting untuk ditadabbur oleh pentadbir, pemerintah, dan kita yang sedang berada di minggu menilai pemerintahan. Bahawa pemerintah yang bertanggungjawab ialah pemerintah yang bukan apabila rakyat perlu kepada dia, maka apa yang dia buat ialah dia beri bantuan. Tapi bantuan itulah bantuan yang mengekalkan kebergantungan rakyat pada dia. Bukan. Pemerintah yang baik ialah pemerintah yang membantu masyarakat untuk berdikari, membangunkan dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada pihak pemerintah. Mereka mampu untuk berdiri sendiri. Bukannya kami hidup susah, tekanan hidup kami tinggi, maknanya kami nak beli susu anak pun susah, dan sebagainya. Macam mana kalau kita tak apa. Nah, RM5 seorang. Alhamdulillah, selesai dah, boleh dah beli pensel buat anak, lepas dah duit pampers RM5. Selesai tak masalah RM5 tu? Tak selesai. Kejap je habis RM5 tu. Pentadbir yang bertanggungjawab bukan menyelesaikan kebergantungan rakyat kepada dia dengan dia bagi RM5 tu, tapi fikir macam mana cara untuk akhirnya mereka itu boleh hidup tanpa sentiasa bergantung. Harap ni, maknanya kalau dalam bahasa mudahnya kita kata, pemerintah itu perlu mengukuhkan rakyat sampai ke tahap akhirnya rakyat itu tak perlukan dia. Ya, bila tak perlukan pada dia, maka urus takdir itu akan berjalan dalam keadaan yang lebih sejahtera. So kalau kita tengok di negara-negara yang maju, macam di negara-negara, katalah kita ambil Jepun contohnya, kempen pilihan raya di Jepun tak adalah bendera banyak-banyak ni apa, calon sendiri berdiri dekat stesen kereta api bawah tanah, edarkan leaflet. Orang boleh tak puas, siapa Perdana Menteri kita sekarang? Orang tak cakna sangat tentang politik daripada sudut yang penting korang buat kerja, maknanya jalan apa yang sepatutnya. Tapi kalau ada skandal, ada penipuan sebagainya, kami akan bertindak. Maknanya rakyat sudah mampu untuk bergerak sendiri dan dia tidak sentiasa berada dalam keadaan bergantung kepada itu golongan prekariat. Kalau yang sentiasa bergantung tadi. Kalau saya ingat kes yang berlaku kepada siapa ni? Lembaga zakat, ya, lamalah lebih kurang dalam 7 tahun 8 tahun sudah, ketika menjalankan kursus dengan pusat zakat cerita kan macam mana kaedah yang asal yang mereka yang awal ketika itu mereka pakai, nelayan hidup susah mereka berikan bantuan. Calculation mudah ni, siapa susah kita beri bantuan yang diberikan, bagi perahu supaya boleh pergi menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi ialah perahu itu dijual. Nelayan tu jual perahu tu untuk dapat cash, tak selesai masalah dia. Maka apa yang pusat zakat buat ialah dia kata tak boleh bagi perahu, kena bagi kursus dulu, kena ubah perangai dulu.
baru boleh bagi perahu, dan perahu itu boleh dipakai. Dan bukan saja mereka tidak lagi bergantung keperluan daripada kita, mereka boleh menjana pendapatan sehingga akhirnya mereka menjadi pembayar zakat yang seterusnya. Jadi Zulkarnain apabila menerima proposal tersebut, Zulkarnain meletakkan dua benda. Yang pertama, saya tidak memanipulasi kebergantungan orang Malaysia. Awak perlukan saya, itu sebab tu awak kena pilih saya. Sebab awak perlukan saya, kalau saya tak ada, terus awak ada. Bukan itu cara Zulkarnain buat. Zulkarnain kata, apa yang telah diberikan oleh Allah pada aku, itu sudah cukup untuk aku. Maknanya seorang pemerintah tidak menjadikan kedudukannya sebagai seorang pemimpin untuk membina kekayaan.